Ada orang komen, boleh komen tak? Minta seorang komen. Oh ada. Ada orang komen. Allah Akbar. Tu ada Assalamualaikum tu. Jelas suara. Okey, baik. Malam ni siapa tak pasti juga kenapa tiba-tiba. Mungkin, yelah, kita guna Facebook ni kadang-kadang dia tak naik komen. Nampak dah. Nampak komen dah. Okey, nampak komen dah. Betul lah maka kata perhamba. Maknanya saya start pada maka kata perhamba, betul Okey, betul. Baik. Kelalang. Alhamdulillah. Tu saya pelik juga. Saya ni terhijab dengan komen. Wallahualam. Malam Jumaat ni terhijab. Tak nampak orang komen dah. Allah tak nak uji saya. Tak tahu terhijab. Tak nampak komen dah. Tak nampak komen tuan-tuan semua. Tak tahu sebab apa. First time ni dalam hidup. Mungkin terhijab malam ni Lepas balik kuliah tu terus terhijab. Allah SWT Muhammad. Allah baik. Man hala hawla al-hima. Keliling kelalang, betul. Saya nak tahu kelalang tu. Kelalang. Okey, baik. Terima kasih banyak. Saya dah terhijab daripada komen-komen tuan-tuan perempuan. Wallahualam. Ramai yang komen tapi dah terhijab, tak nampak dah. Wallahualam, mata saya tak nampak ke? Wallahualam. Tapi dah terhijab. Dah terhijab je Rana. Tak tahu dia sebab apa. Malam ni, malam Jumaat ni. Tiba-tiba terhijab pula dah. Baik. Jadi seperti sabda Nabi SAW, man hala hawla al-hima yushiku ay yaqa'a fihi. Kami jadi wali dah. Tak nampak komen itulah pelik Saya tak pernah tengok jemaah saya tak pernah komen, mesti komen. Adapun pagi tadi kalau tuan-tuan komen saya tak boleh buat apa sebab saya tak nampak. Jadi saya terhijab. Jadi tuan-tuan semua terhijab daripada saya pagi tadi. Dekat Masjid Wilayah memang saya tak nampak komen. Pagi malam ni saya lah jadi terhijab pula. Jadi keliling kelalang. Okey, baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, man hala hawla al-hima yushiku an yaqa fihi. Artinya siapa-siapa juga yang berkeliling di daerah keliling kelalang. Ini istilah keliling kelalang ni. Maksudnya di daerah, di kawasan. Itu maksud daerah. Hima. Hima ni asalnya tempat berkeliling. Kalau bahasa orang dulu panggil keliling kelalang. Maksudnya tempat berkeliling. Jadi kalau seorang tu duduk di kawasan tu, dia kata nescaya keliling kelalang yang ditegah, nescaya hampir-hampir bahawa jatuh ia padanya. Betul. Tu keliling. Maksudnya kalau seseorang tu duduk di dalam keliling kelalang, macam lalu lalang lah, betul lah, lebih kurang. Jadi kalau seorang tu dia duduk dalam sekitar di tempat berlakunya, contoh kita belajar ilmu nahu. Contoh kita belajar ilmu tauhid. Kita tak belajar sekalipun ilmu tauhid. Tapi kita selalu dengar. Sebab kita duduk jiran sebelah orang belajar ilmu tauhid. Jadi rumah jiran kita tu, dia buka speaker besar. Ada orang mengajar ilmu tauhid kat rumah dia. Bombai. Kita duduk sekitar tu. Maka tak dapat tidak, kita pun dapat mendengar juga sedikit. Kita mengambil manfaat juga sedikit.
Begitu juga ilmu tadi, kalaulah kita seseorang tu dia duduk dalam keadaan di daerah yang sama, di sekitar yang sama, di keliling kawasan tu, maka dia kata hampir-hampir bahawa jatuhlah ia padanya. Pada benda yang ditegah tadi. Daripada perkara yang ditegah tadi. Takut-takut jatuh juga dalam tu juga. Ya, betul. Bekalan berganda, betul. Haji Hanafiah mungkin komen tadi kot. Komen tadi. Baik. Habis. Dan ada pun belajarkan ilmu bomo. Ilmu bomo ni apa? Ilmu doktor. Ya, betul. Jadi ilmu bomo ni dipanggil ilmu kedoktoran. Kedoktoran pula. Ilmu kedoktoran. Ilmu medik. Ilmu kedoktoran. Kita panggil ilmu bomo. Bahasa ilmu bomo ni dipanggil bahasa orang petani. Dipanggil ilmu bomo. Dipanggil ilmu bomo. Lepas tu kalau di petani tu, kalau orang sakit, dia ajak jom kita pergi rumah bomo. Pergi rumah bomo. Rumah bomo tu apa dia? Masuk rumah bomo tu dikatakan hospital. 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 Itu panggil rumah bomo. Rumah tu merangkap dengan hospital. Kalau di petani tu bahasa bomo ni maklumlah, bukan bomo kampung. Bila orang sakit, dipanggil jom kita pergi rumah bomo. Jom kita pergi rumah bomo. Masuk rumah bomo tu bukan ada rumah. Pergi hospital jumpa doktor. Bahasa orang sana digunakan lagi sampai sekarang. Suatu saya mengaji pondok petani dulu masih digunakan lagi. Sebab dulu saya pernah ada penyakit, ada sakit. Penyakit Edis, bukan Edis Dia panggil penyakit apa Dia panggil demam apa dia panggil yang dengan sebab nyamuk tu. Dia panggil demam apa tu? Allahumma salli Muhammad. Demam dengan sebab nyamuk gigit, lepas tu dia kena demam. Dia panggil demam apa lah. Kalau sana tu dia panggil sakit nyamuk dia panggil. Denggi. Demam denggi. Sana panggil demam nyamuk. Sana dia panggil demam nyamuk. Saya ni dah jadi macam orang petani dah. Bukan orang KL dah. Sampai terlupa dah denggi. Demam denggi. Orang sana panggil demam nyamuk. Demam dengan sebab nyamuk. Sebab nyamuk gigit tu, lepas tu dia panggil demam nyamuk. Jadi dulu waktu saya kena demam denggi dululah. Waktu kat petani dulu. Kawan saya dia bawa pergi rumah bomo. Rumah bomo ni pergi klinik lah. Maka kita masuk air dan sebagainya lah. Di sana tu. Jadi kita jumpa bomo. Saya ingat bomo apa? Rupanya doktor. Rupanya doktor. Ingatkan bomo kampung tu tak. Rupanya saya dibawa berjumpa dengan doktor. Orang sana tak panggil doktor, dia panggil bomo. Tok bomo dia panggil, rumah bomo. Tu dia. Habis. Jadi ni istilah bomo ni, istilah orang dulu. Baik, tengok. Dan ada pun belajarkan ilmu bomo yang boleh mengetahui dengan ilmu bomo tu akan kelakuan tubuh badan. Ni ilmu bomo ni panggil ilmu doktor lah ni. Ilmu kedoktoran. Ada pun belajarkan ilmu bomo yang boleh mengetahui dengan ilmu bomo tadi akan kelakuan tubuh badan. Macam mana? Apa kelakuan tubuh badan? Daripada ni nak bayan, nak menyatakan apa dia kelakuan tubuh badan tadi. Daripada segarnya badan, segarnya tubuh badan, dan sakit tubuh badan. Segar ni maksud sihat. Tulis itu. Orang petani dia panggil segar. Orang rasa segar tubuh badan. Segar tu maksudnya sihat. Itu bahasa orang petani.
Kalau kita segar ni lain sikit bahasa kita KL. Bila segar ni kita tidur cukup. Chikungunya, bukan. Demam chikungunya tu lain. Kami kalau di petani tu dia panggil demam nyamuk. Dia panggil demam nyamuk. Demam nyamuk ni demam denggi lah. Demam denggi. Saya kena demam nyamuk dekat seminggu. Seminggu lebih. Duduk dalam pondok. Kawan saya mandikan saya dekat atas pondok. Bukan mandi macam mana Jadi dia ambil kain lap. Tak boleh berjalan. Muntah, cerit-berit. Dulu memang Allah Ta'ala uji sungguh. Memang teruk saya kena demam denggi dulu Segar sihat. Betul. Segar sihat tu dalam istilah ilmu. Dalam bahasa petani Adapun segar kita ni. Segar dalam bahasa Malaysia kita. Dengan mana tidur cukup. Tidur cukup. Kalau segar dalam ilmu malaria tu Ustaz. Boleh jadi malaria saya kena malaria boleh jadi Saya kena hampir seminggu lebih. Hampir 10 hari. Tapi duduk dalam pondok lah. Bagi buat air garam Air garam. Kena teruk lah dulu Allah Ta'ala uji saya. Teruk sangat. Saya tak pernah ponteng. Saya duduk di pondok. Alhamdulillah tak pernah ponteng. Tak pernah naik. Saya tak pernah miss. Kalau Tok Guru ngajar mesti saya naik. Tak pernah saya miss. Daripada dulu lagi. Saya mesti hadir. Sakit macam mana saya pergi juga. Tapi sebab demam dan malaria ni saya kalah. Kalau macam saya tak larat nak bangun. Macam rasa nak mati dah. Masa tu orang tua saya duduk kat KL lah. Tapi kita rasa orang tua saya suruh balik. Ya betul. Masa tu tak minum sup ketam. Masa tu saya makan buah betik tak silap. Buah betik tak silap masa tu Ya, kita duduk kampung kan. Jadi bomo apa? Doktor sana tu dia bagi air garam banyak lah. Sampai air garam tu masuk. Air garam tu bawa naik motor Sebab sana kereta tak ada kami pondok kereta tak ada. Jadi saya tumpang naik motor lah. Pegang air garam tu. Allah tak uji dulu. Muntah tak makan. Semua tak makan. Saya tak makan. Cirit-berit dan sebagainya lah. Dipanggil. Demam malaria demam malaria betul. Sana orang panggil demam nyamuk dia panggil. Orang sana panggil demam nyamuk. Tu dia. Habis. Jadi apa? Tengok. Dengan sebab kita belajarkan ilmu bomo tu apa hukum dia? Maka iaitu harus jadi kita belajarkan ilmu bomo ni, ilmu kedoktoran ni, hukum dia harus. Saya masuk pondok ni waktu dulu tu dah tua dah masuk. Pada ketika umur 22 sebenarnya. 22 Nanti saat lepas habis diploma tu masuk pondok ya betul dalam 22 lah. 21 lah lebih kurang. Masa tu tengah relax. 21 lebih, umur 21. Umur 21. Baik, habis. Kemudian jadi hukum kita belajarkan ilmu kedoktoran itu, hukum dia harus. Tapi kena ingat, kalau kita mengubat, kalau menjadi anak tangga kata, seorang tu dalam satu tempat tidak ada seorang pun pandai dalam ilmu bomo, itu dipanggil fardu kifayah. Itu dipanggil fardu kifayah. Ilmu doktor ni penting Sebab tu Syekh Ahmad Zain Al-Fatani. Syekh Ahmad Zain Al-Fatani dia alim ilmu bomo. Dia alim ilmu perubatan. Sebab Syekh Ahmad Zain Al-Fatani dia belajar di Palestin selama 2 tahun. Dia alim ilmu bomo, ilmu kedoktoran. Ada kitab dia tak silap saya. Kitab dia kalau orang demam nak makan apa, akar kayu apa ada Tapi bukan makan ubat ni lah. Tapi dia ada cara dia. Dulu kalau di pondok dulu saya dululah, saya ingat dululah. Kawan-kawan dia suka masak rebus air misai kucing. Saya tak tahu pokok kayu, macam-macam pokok kayu. Pokok kayu misai kucing.
Dia panggil pokok kayu misai kucing ni, saya tak pasti. Tapi dia kata boleh tambahkan tenaga. Misai kucing lah. Lepas tu macam-macam pokok kayu saya makan dulu. Dan macam orang asli lah kita. Kerana duduk pondok tu dia macam-macam makanan, pelik-pelik lah. Lepas tu makan daun kaduk lah, macam-macam. Macam-macam. Habis. Maka itu harus. Apa kata harus? Kerana bahawasanya berbomoh itu satu sebab daripada sekalian sebab-sebab. Apa berbomoh? Nanti kata berbomoh pula. Kerana bahawasanya berbomoh. Apa berbomoh? Yang ni belajar ilmu perubatan itu. Itu berbomoh. Satu sebab daripada sekalian sebab-sebab. Jadi dengan sebab kita belajar ilmu kedoktoran itu, ialah satu sebab kita boleh mengenal akan kesakitan dan kesihatan. Kita boleh tahu mana bila sebab. Dengan sebab kita belajar ilmu bomoh, ilmu kedoktoran, maka kita boleh tahu sakit ataupun sakit ataupun tak sakit. Kita boleh tahu kata orang ni sihat, orang ni sakit, boleh. Ya, air herba betul. Air herba. Macam-macam dulu minum. Tak ingat lah. Tapi kena semua air panas lah. Air panas. Pahit lah, pahit. Pahit pahit dulu. Kadang-kadang ada satu kayu tu dia rebus je. Saya tak tahu akar kayu apa. Kayu tu besar ni. Kawan saya rebus kayu tu. Letak air. Kayu tu terrebus dalam cerek. Tapi dia rebus tu pakai kayu api lah. Rebus, minum air. Saya pun tak tahu akar kayu apa. Tapi baguslah. Untuk kesihatan. Orang kampung ni dia banyak tahu kesihatan. Bukan air ketum. Air ketum ni dia kena ingat, air ketum kalau tak campur apa-apa boleh minum. Air ketum ni pahit sikit. Dia air ketum ni dia baik untuk orang, kalau orang demam panas, air ketum dia macam kuning-kuning tu kita rebus dia boleh minum. Tapi nanti kata ustaz, nanti takut ada polis tangkap saya pula. Dah bukan gitu. Dia air ketum ni, dia masalah yang bahaya air ketum ni apabila bercampur dengan sesuatu benda yang lain. Air ketum campur dengan Coca-Cola. Air ketum campur dengan ubat nyamuk. Tu ya bahaya. Kawan saya, dia minum air ketum apabila demam panas. Dia bubur dalam botol besar tu. Tapi bukan minum teguk gitu dah, minum sikit je. Demam panas tu bila minum tu dia mengurangkan kepanasan. Tapi kalau tak biasa jangan nak buat. Lama pelik kata ustaz ni, minum air ketum punya ustaz ni. Tak takut orang tak biasa. Kalau semata-mata daun ketum, tak ada masalah. Yang jadi bahaya mudarat ni, air ketum, daun ketum dia campur dengan lain. Ni masalah ni, budak-budak ni. Dia jadi khayal. Tu tak boleh. Ya betul. Kerja kampung betul. Segar badan betul. Jadi air ketum ni dia warna kuning. Dulu pernah rebus, saya minum rasa sikit lah. Dia pahit tak sedap. Dia kalau orang sakit tu sesuai minum. Kalau orang sihat tak sesuai minum. Tak sesuai. Dia kalau orang buat kerja tak sesuai. Kalau orang menoreh getah pagi-pagi pukul 4, pukul 5 pagi boleh minum air ketum. Sebab dia nak tambah tenaga. Dia nak tambah tenaga nak buat kerja. Tu tak apa. Adapun zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang lain dah. Bila minum air ketum dia bercampur dah. Tu tak apa sihat. Habis itu. Nama kata ustaz ajar. Dia warna macam teh betul. Dia pahit. Dia pahit. Saya rasa dah. Pahit. Pahit betul Oh, tak boleh pergi. Air ketum. Dia kalau untuk orang sakit eloklah minum. Untuk orang sakit. Ya betul, minum sikit je untuk perubatan. Habis. Tengok. Dia kata bahawasanya berbomoh itu satu sebab pada sekalian sebab-sebab. Maka haruslah belajar akan akan ilmu bomoh tadi, akan ilmu perubatan tadi, seperti segala sebab-sebab yang lain.
Seperti sebab-sebab yang lain lagi juga. Apa dia? Yang ni seperti makanan, seperti ubat-ubatan. Sedap tu air kotom. Air ketum tu waktu mengaji dulu pernah minum sikit lah. Tapi dia tak campur lah, tak bercampur. Kalau bercampur tu bahaya. Masalah yang bercampur tu yang bahaya tu. Tu yang dia katakan jadi mabuk tu, tu haram tu. Yang polis tangkap tu. Dia pahit betul. Dia pahit betul. Baik. Sebab apa boleh kata harus kita belajarkan akan ilmu bomo? Sebab apa kata harus? Kerana bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berubat juga. Betul, kena belajar juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berubat juga. Tengok. Dan lagi dihikayatkan daripada imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i. Ada hikayat, ada satu cerita daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bahawasanya berkata ia Imam Syafi'i. Al-ilmu ilmani. Al-ilmu ilmani. Bermula ilmu itu, ada dua ilmu. Tengok. Al-ilmu ilmani. Ilmu al-fiqhi lil adyani. Wa ilmu tibbi lil abdani. Wa ma wara'a zalika bulghatu majlisi. Tengok. Bermula jenis ilmu itu dua sahaja. Ilmu tu ada dua. Satu ilmu fiqh bagi membaikkan agama. Ilmu fiqh ni nak membaikkan ibadat kita. Nak membaikkan amal ibadat kita. Nak mengesahkan amalan ibadat kita. Tulis itu. Dia kata satu ilmu fiqh bagi membaikkan agama. Apa maksud membaikkan agama? Yang ini nak mengesahkan amalan ibadat kita. Kalau tidak ada ilmu fiqh, maka kita tidak ketahui adakah amalan ibadat kita diterima. Sebab ilmu fiqh ni lah nak mengesahkan amalan ibadat kita. Ada syarat, ada rukun, ada perkara yang menegah, ada yang dikatakan perkara yang sah. Nampak tak? Maka itu dikatakan ilmu fiqh. Kedua, ilmu bomo. Ilmu bomo. Ilmu kedoktoran. Apa ilmu kedoktoran? Bagi membaikkan tubuh-tubuh badan. Untuk kita membaikkan, untuk kita mensihatkan tubuh badan kita. Dan yang lainnya, lain daripada ilmu, daripada tersebut. Apa daripada tersebut? Iaitu daripada ilmu fiqh dan ilmu tib. Ilmu nak fiqh dan ilmu tib. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia ada buat sebuah kitab. Tibun Nabawi. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia ada buat satu kitab nama dia Tibun Nabawi. Tapi kitab Arab lah. Kitab Arab. Jadi kalau kita nak belajar ilmu-ilmu tib situ, boleh tengok dalam kitab tu. Begitu juga dalam kitab Syekh Ahmad Zifatani. Dia ada satu buat kitab tib. Tibul Hikmah. Tibul Hikmah. Jadi dalam kitab Syamah tu, dalam kitab Jawi. Boleh kita tengok. Tapi payahlah nak kecek akar kayu dan sebagainya lah. Kena cek akar kayu ni macam mana. Untuk penyakit demam. Untuk penyakit buasir. Untuk penyakit apa lagi? Darah tinggi, kecemasan dan sebagainya lah. Banyak. Semua ada sebut dalam kitab. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan yang lain daripadanya, yakni daripada tersebut itu daripada dua ilmu. Ilmu fiqh dan ilmu tib. Itu perhiasan majlis jua. Jadi ilmu selain daripada ni dia kata, dan yang lain daripadanya itu dipanggil perhiasan majlis. Jadi kalau kata ustaz, habis tu ilmu tauhid takkan perhiasan majlis ustaz? Dah, ilmu tauhid tu i'tiqad. Ilmu tauhid tu i'tiqad. Itu confirm dah. Habis. Dan ada pun mentafsirkan mahiyatul ilmi. Mahiyah ni dipanggil hakikat ilmu. Mahiyah dipanggil hakikat ilmu. Dan hakikatnya, itu depan tadi dah. Dia panggil atau tafsir. Dan ada pun mentafsirkan mahiyatul ilmi dan hakikatnya hakikat ilmu. Mahiyah tu dipanggil hakikat. Sebenar ilmu. Maka iaitu ilmu tu suatu sifat yang nyatalah dan teranglah dengan dia, dengan suatu sifat tadi tu, bagi yang mempunyainya oleh perkara yang disebutkan. Bagi yang mempunyai, tulis. Bagi tuan. Bagi yang mempunyai ini. Bagi tuan. Bagi sifat itu. Apa dia nak cerita ni? Jadi, ada pun kita mentafsirkan hakikat ilmu. Ini hakikat ilmu. Maka iaitu hakikat ilmu tu satu sifat yang nyata dan terang. Hakikat ilmu ni, diri ilmu ni, benda tu terang, sebenar. Terang. Teranglah dengan dia, dengan ilmu tadi bagi yang mempunyai. Apa bagi mempunyainya? Bagi orang yang mempunyai ilmu. Bagi orang yang mempunyai ilmu. Terang apa? Oleh perkara-perkara yang disebutkan. Apa perkara-perkara yang disebutkan? Perkara-perkara yang disebutkan, tulis. Iaitu sama ada maujud ataupun tidak ada. Sama ada maujud ataupun makdum. Jadi dia nak apa? Nak cerita hakikat ilmu. Hakikat ilmu ni, kalau orang belajar ilmu tauhid, dia ni dikatakan benda amrun i'tibari. Tengok kita belajar ilmu sekarang. Nampak tak ilmu tu sendiri? Kita nampak tak ilmu tu? Haji Kamal Zaman. Ilmu tak nampak. Dalam hati kita, kita nampak orang tu ada ilmu. Yang bercakap tu bukan ilmu. Yang bercakap tu Tuhan yang bercakap. Adapun ilmu tu dikatakan perkara yang amrun i'tibari, perkara yang kita faham dengan akal sahaja. Itu maksud dia. Jadi orang yang mempunyai ilmu dikatakan ilmu tu sebagai amrun i'tibari. Itulah hakikat ilmu. Bukan hakikat ilmu kita nampak orang ni ada ilmu ni. Macam kau tahu ada ilmu. Aku tengok pada muka dia ada ilmu. Tak. Nak tahu ilmu ni bukan dia tengok muka. Apa yang perkara yang jelas dan zuhir bagi dia menerangkan. Contoh kita terangkan sekian. Oh, kita menampak orang ni ada ilmu ni. Sebab apa? Sebab kita faham dari segi dari perkataan dia, maka kita hukum kata orang ni ada ilmu. Itu maksud dia. Itu dipanggil hakikat ilmu. Jadi orang yang mempunyai hakikat ilmu ni difahamkan. Difahamkan sahaja. Maksudnya kita faham dengan akal sahaja. Baik. Dan bermula ilmu fiqh. Itu mengetahuikan yang halus-halus daripada ilmu. Apa maksud kata mengetahuikan yang halus? Yang ini mengetahuikan secara detail daripada ilmu. Itu dia. Jadi ilmu fiqh tu mengetahuikan yang halus-halus daripada ilmu.
Sebab tu ilmu fiqh ni dia detail. Kalau kita tengok pembahasan dia detail. Kalau kita kata seseorang ni macam ni. Kalau kita kata dia tu tak semayang. Sebab apa? Dia detailkan lagi. Kerana ada perkara yang menegahkan dia daripada semayang. Apa dia? Iaitu datangnya haid. Contoh. Maka datangnya haid tu, kita kata, dia nak cerita kata detail. Sebab apa dia tak boleh semayang? Kerana ada haid. Contoh. Jadi haid itu perkara yang menegahkan daripada semayang. Itu sebagai contohlah. Jadi ilmu fiqh tu mengetahuikan perkara yang halus, perkara yang detail daripada ilmu. Berkata Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Berkata Imam Abu Hanifah, bermula ilmu fiqh itu mengetahui seorang akan barang yang hasil baginya, bagi barang itu daripada kebajikan. Jadi ilmu fiqh tu kita mengetahui seseorang itu daripada untuk menghasilkan kebajikan. Apa dia perkara yang menghasilkan kebajikan? Contoh, kita mengetahui bab semayang. Kita mengetahui bab semayang. Bila kita tahu syarat dan rukun semayang, maka itu boleh menghasilkan pahala. Bila kita menyempurnakan rukun dan syarat semayang, maka itu boleh menghasilkan pahala kepada kita. Itu maksud dia. Jadi Imam Abu Hanifah dia kata, kita tahukan akan barang, akan perkara yang hasil baginya, bagi perkara tadi daripada kebajikan. Dan akan barang yang hasil atasnya daripada kejahatan. Begitu juga. Seseorang tu dia boleh mengetahui akan perkara kejahatan. Apa perkara kejahatan? Contoh, kita kata perkara tu boleh membatalkan semayang. Ataupun kita kata perkara tu haram. Berzina tu haram. Maka dia tidak melakukan perkara zina, maka hasillah pahala bagi dia. Adapun kalau dia melakukan perkara itu, na'udzubillah min zalik, maka dikatakan dia mendapat hasilan kejahatan. Mendapat apa hasilan kejahatan? Mendapat dosa. Itu hasilan kejahatan. Kalau hasilan kebajikan, itu dia panggil pahala. Hasilan kejahatan dia panggil dosa. Itu maksud dia. Dan ini makna terlebih umum daripada makna ilmu fiqh. Yang boleh mengetahui dengan ilmu fiqh tu akan kelakuan mukallaf. Jadi makna yang terlebih umum itu daripada makna ilmu fiqh. Dan ini makna. Apa ini makna? Tulis. Dan ini makna yakni perkataan Imam Abu Hanifah. Ni ada orang tak nampak saya lagi ke? Ada orang mesej saya ni. Ada orang tak nampak saya ke? Ada orang komen dekat dalam WhatsApp kata tak nampak saya mengajar. Betul ke? Boleh tolong komen ke? Jadi balik dah. Dah terhijab balik dah. Ada orang boleh komen tak seorang? Dah terhijab balik dah. Okey, tak apa. Tak apa. Tak ada komen pun tak apa. Jadi suara saya jelas. Nampak muka pun tak apa. Oh, nampak dengan jelas. Ada jemaah, setengah-setengah jemaah tu tak nampak muka saya. Wallahualam. Terhijab malam ni. Nampak ustaz? Nampak saya? Ada yang tak nampak katanya. Ada yang tak nampak. Kalau tak nampak tu tak apalah, terhijab untuk malam ni lah. Tadi saya dah terhijab dah tadi. Ya betul Haji Zawiyah, betul. Ramai yang komen tak apa, nampak je lah, okey. Siapa tak nampak tu minta maaf lah banyak. Kalau suara saya kurang memuaskan, saya minta maaf. Saya minta maaf Ada gangguan jarawana, betul. Saya minta maaf lah. Dah nampak balik? Terhijab sekejap. Terhijab. Jaruzita. Malam Jumaat ni dia terhijab. Wallahualam.
Kali pertama berlaku Yalah. Benda mustahil pada adat, tapi harus pada akal. Kita kena belajar. Kita dah belajar ilmu tauhid. Jadi kita dah belajar ilmu tauhid, kita maklum. Kalau benda tu mustahil pada adat je. Oh, tak nampak ustaz mengajar malam ni, tapi dengan suara pelik ni. Pelik tapi mustahil pada adat, tapi harus pada akal. Kita belajar tauhid dah. Akal kata boleh berlaku. Tu dia. Lain ustaz terhijab kembali. Lain saya terhijab tak nampak. Hajat Khuti pun tak nampak juga. Tengok ulangan. Tengok ulangan je tengok ulangan. Okey, baik. Dan ini makna. Jelas. Tak apa, minta maaf banyaklah malam ni. Saya pun tak pasti juga. Internet saya okey. Allah Alam. Terhijab lah dengan gambar. Gambar saya tu dah terhijab. Dan ini makna, yakni ini perkataan. Dan saya problem. Wallah Alam, menjadi problem lah. Dah sampai masa kot. Ini berapa bulan? Ini 1 bulan. Allah Alam 1 bulan. Oh, lupa kot. Saya bayar duit internet, lupa. Nampak je. Saya jelas. Alhamdulillah. Baik. Dan ini makna terlebih umum daripada. Ini makna ni maksudnya perkataan Imam Abu Hanifah. Rezeki masing-masing. Yang nampak. Yang tak nampak tu terhijab. Disuruh zikir banyak lah tu. Gurau takut disuruh zikir banyak, aku tak nampak tu. Minta maaf lah. Dan bermula ini makna, ini perkataan Imam Abu Hanifah terlebih umum daripada ilmu fiqh. Apa maksud terlebih umum? Yang ini melengkapi daripada makna ilmu fiqh. Macam hang Allah Alam. Hang pula. Tapi suara dengar tak apalah. Dengar suara pun tak apa dah. Jangan terhijab semua. Terhijab setengah-setengah tak apa. Lama terhijab semua langsung tak boleh dengar. Dengar pun tak. Apa tak boleh buat. Tapi dengar suara pun tak apa. Biarlah terhijab muka pun tak apalah. Terhijab muka pun tak apa. Baik. Jadi makna ini makna perkataan Imam Abu Hanifah terlebih umum daripada makna ilmu fiqh. Apa daripada makna ilmu fiqh? Yang ini melengkapi daripada makna ilmu fiqh, yang boleh mengetahui dengan dia, dengan ilmu fiqh tu akan kelakuan mukallaf. Ini akan kepekerjaan mukallaf. Akan pekerjaan ilmu mukallaf, akan pekerjaan mukallaf. Bukan propose tu budak-budak dulu boleh propose, sekarang dah tak ada. Sekarang tak ada dah semua jemaah dah boleh join, alhamdulillah. Tapi ada setengah-setengah tu tak boleh join lagi, saya minta maaf lah. Syukurlah dapat dengar suara pun tak apa dah. Mudah-mudahan semua dapat dengar dapat dengar tu tak apa dah. Okey, alhamdulillah. Baik. Jadi terlebih umum daripada makna ilmu fiqh, maksudnya terlebih umum ni melengkapi. Maksudnya melengkapi daripada makna ilmu fiqh yang boleh mengetahui dengan dia, dengan ilmu fiqh itu. Dengan sebab kita mengetahui ilmu fiqh tadi tu akan kelakuan mukallaf. Apa maksud kelakuan? Ini akan pekerjaan mukallaf. Jadi seseorang mukallaf itu dengan sebab dia belajar ilmu fiqh tu, maka dia melengkapilah ilmu dia. Jadi bila kita belajar ilmu fiqh ni, dia umum. Bukan hanya sekadar kita boleh tahu hukum, tapi kita boleh tahu pekerjaan kita. Lepas tu kalau orang alim ilmu fiqh ni, dia cermat. Orang yang mengetahui ilmu fiqh, dia cermat. Pekerjaan dia tu cermat. Dia orang panggil beradab lah. Dia tahu hukum tu. Apabila dia tahu hukum fiqh, maka dia beradab. Dia tahu kelakuan pekerjaan dia.
Tu dia. Baik. Ada sabotaj, tak ada sabotaj. Tak ada sabotaj. Rumah saya ni tak ada siapa nak sabotaj. Duduk di keliling orang ramai-ramai, tak ada orang nak sabotaj saya. Yalah, kita duduk dekat rumah. Duduk rumah terperak dalam bilik ni, tak ada orang sabotaj. Baik, habis. Orang pun tak dengar saya mengajar. Suara saya kuat macam mana pun tak dengar. Sebab dia tertutup. Dia tertutup. Baik, habis. Dan berkata ia pula. Berkata ia. Ya Imam Abu Hanifah. Berkata ia Imam Abu Hanifah pula. Imam Hanifah kata apa? Tengok. Tidaklah ilmu itu melainkan kerana beramal dengan dia dengan ilmu. Allah Akbar. Tidak dikatakan ilmu itu melainkan kita beramal dengan ilmu tu. Maka seseorang tu dikatakan ada ilmu, melainkan tidak mestilah dia beramal dengan ilmu tu. Kalau ada ilmu, mestilah dia beramal dengan ilmu tu. Maka kalau seorang tu tidak ada ilmu, maka tidak dikatakan dia beramal. Nak katakan ada beramalan, mesti ada ilmu. Kena ingat Bila kita ada ilmu, maka kita boleh beramal. Nampak? Tidaklah ilmu itu melainkan kerana beramal dengan dia dengan ilmu. Dan bermula beramal dengan dia dengan ilmu itu, meninggal yang bersegera bagi yang bertangguh. Tengok. Bila kita ada ilmu, maka kita meninggalkan perkara yang ditangguhkan. Kita menyegerakan daripada perkara yang ditangguh. Contoh apa yang perkara yang ditangguh bagi kita, maka kita segerakan. Maka kita segerakan itulah dikatakan kita beramal dengan ilmu kita. Kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudah kata secara ringkasnya, orang ada ilmu, dia boleh beramal. Dia menyegerakan dengan perkara yang ditangguh. Contoh apa perkara yang ditangguh bagi dia? Contoh, dia tu ada hutang. Duit banyak. Bila dia ada ilmu, dia terus menyegerakan membayar hutang. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu. Kalau orang tak ada ilmu, dia kaya. Dia ada hutang. Tapi dia bertangguh. Dia bertangguh. Itu tak dikatakan orang tu ada ilmu. Nak dikatakan orang tu ada ilmu, dia beramal dengan ilmu dia. Dia ada duit. Kemudian dia menyegerakan perkara yang ditangguh. Apa-apa perkara ditangguh apa? Contoh dia hutang. Maka dia membayar hutang dia. Itu sebagai contoh. Itu dia. Habis itu. Dan dikehendaki dengan bersegera itu dunia dan bekerja dengan segala pekerjaannya, pekerjaan dunia. Ini panjang lagi ni. Perbahasannya panjang lagi. Tengok. Kita dah sampai stesen kita dah. Dah sampai masa dah. InsyaAllah tersambung lagi. Dan dikehendaki dengan yang bersegera itu dunia dan kerja dengan segala pekerjaannya, pekerjaan dunia. Jadi nak cerita kata akan datang ni, kita beramal dengan ilmu kita, kita segerakan dengan pekerjaan dunia kita. Jangan duk tangguh-tangguh. Itu maksud dia. Baik, insyaAllah tersambung lagi. Ya, betul. Jazawiyah, betul. Jadi insyaAllah tersambung lagi esok hari pada pukul 7.30. Jadual dah baru Jadual kita dah baru, bukan 8 suku, 7.30. Esok saya kena ada dua kuliah pagi esok. Satu di Masjid Khairiyah Seri Gombak, insya-Allah. Permintaan jemaah suruh buat live. Kena buat live lah kat sana tak apa. Kitab Durus Samin, kitab tauhid. Habis itu, insya-Allah tolong tanda dan dikehendaki dengan yang bersegera itu.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa 'amalan maqbulan wa sa'adatad darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. جزاكم الله خيرا كثيرا. بسم الله. Afwan semua.